Perhatikan gambar rajah ini. Ada dua orang kanak-kanak sedang memerhati tetikus di kedai komputer. Mereka mendapati 3 daripada 4 tetikus adalah berwarna merah. Ini adalah salah satu situasi dalam kehidupan yang melibatkan pecahan. Bagaimanakah kita hendak menulis bentuk pecahan? Jom kita lihat. 3/4. 4 adalah jumlah tetikus. 3 daripada tetikus tadi adalah berwarna merah. Nombor yang di bahagian bawah ini dikenali sebagai penyebut. Nombor yang di bahagian atas ini dikenali sebagai pengangka. Ingat, nombor yang di bahagian bawah adalah jumlah kesemua objek. Manakala nombor yang bahagian atas ni adalah bilangan objek yang berbeza daripada keseluruhan objek. Itu ini jumlah. Jadi, apabila nilai pengangka adalah kecil berbanding dengan nilai penyebut, pecahan ini dipanggil pecahan wajar. Nombor di atas adalah pengangka, nombor di bawah adalah penyebut. Apabila nilai pengangka ini kecil berbanding dengan nilai penyebut yang lebih besar, jadi pecahan ini akan dikenali sebagai pecahan wajar. Mari kita lihat situasi kedua yang melibatkan pecahan. 4 daripada 5, pensel adalah bukan berwarna hijau. 4 daripada pensel itu adalah berwarna kuning. Jadi kita akan tulis 4/5. Ini dalam bentuk digit ataupun angka. Sekiranya kita menulis dalam bentuk perkataannya kita tulis begini. 4/5. Ini dalam bentuk angka 4/5. Ini dalam bentuk perkataan 4/5. Jadi 4 nilainya kecil, 5 nilainya besar. Apabila pengangka nilainya lebih kecil berbanding dengan nilai penyebut, jadi pecahan ini dikenali sebagai pecahan wajar. Sekarang kita masuk subtopik yang seterusnya, iaitu pecahan setara. Apa itu pecahan setara? Nak tahu? Jom cikgu terangkan. Baiklah, di hadapan cikgu ini ada 2 keping kertas yang sama besar. Tetapi cikgu lipatkan dengan cara yang berbeza. Satu ni cikgu lipat 3 bahagian dan yang satu ini pula cikgu lipat 6 bahagian. Tapi 2 keping kertas ini adalah sama besar. Ya, sama besar ya. Cikgu lipatkan ini 3 bahagian dan ini cikgu lipatkan 6 bahagian. Jadi, cikgu nak tunjukkan di sini ialah bahagian kertas yang pertama ini nilai pecahannya adalah 1/3. Jumlah bahagian ada 3 yang berwarna 1. Jadi, pecahan ini ditulis 1/3. Yang di bawah ini pula ada 2 bahagian yang berwarna dan ada 6 bahagian yang sama besar. Jadi pecahan ini ditulis 2/6. Okey. Kalau kita lihat bahagian yang berwarna ini adalah bahagian yang sama panjang ataupun sama besar.
Jadi sebenarnya nilainya adalah sama. Cuma pengangkanya dan penyebutnya berbeza. Itu pengangkanya di sini, yang ini tadi 1/3 adalah sama dengan 2/6. Walaupun angka dan penyebutnya berbeza, dua pecahan ini dikenali sebagai pecahan setara. Untuk mendapatkan pecahan yang sebelah ini, 1/3 ini perlu didarabkan dengan 2. Saya guna pen yang warna lain supaya lebih berbeza. Okey, untuk mendapatkan pecahan 2/6, 1/3 ini perlu didarabkan dengan 2. Cara nak mendapat pecahan setara adalah mendarab pengangka dan penyebut dengan nombor yang sama. Ini darab 2, penyebut pun didarab dengan 2. Jadi 2/6 nak pergi ke 1/3 adalah dengan membahagi. Membahagi 2. Jadi 2 bahagi 2 akan dapat 1. 6 bahagi 2 akan dapat 3. Jadi nilai ini adalah pecahan setara walaupun penyebut dan pengangkanya berbeza tapi sebenarnya nilainya sama. Kalau kita tengok kertas yang cikgu lorek ni 1/3, 2/6 tapi nilai yang dilorek sama besar. Kuasan yang berlorek, kuasan yang berwarna ini adalah sama besar, sama panjang. Baiklah, cikgu akan tunjukkan lagi contoh yang kedua, iaitu adakah 2/10 setara dengan 1/5? Baiklah, di hadapan cikgu ada dua keping kertas yang cikgu dah siap-siapkan lipat. Satu ni cikgu lipatkan 5 bahagian, yang bawah ni cikgu lipatkan kepada 10 bahagian. Ni cikgu nak menerangkan soalan nombor 2. Adakah 2/10 itu setara dengan 1/5? Okey, kalau kita buat kertas ni memang terus nampak, iaitu pecahan 2/10 tu dan 1/5 itu adalah pecahan setara. Kenapa? Kalau cikgu cikgu luruskan balik kertas ni. Kertas ni kan sama besar. Cikgu luruskan. Jadi kawasan yang berwarna ni adalah sama besar. Panjangnya sama besar ya. Jadi kalau ni sama besar, saiz kertas pun sama besar. Ini menunjukkan pecahan ini adalah pecahan setara. Okey, kalau dalam bentuk nombor pula ataupun dalam bentuk angka, digit pun kita boleh dapatkan nilai setara. Contohnya begini ya. Yang ini 1/5. Dan ini tadi adalah 2/10. 2 bahagian daripada 10 bahagian. 10 adalah jumlah bahagian. 2 adalah bahagian yang berwarna. Yang ini tadi 5 adalah jumlah bahagian. 1 adalah bahagian berwarna. Kita tulis 1/5, 2/10. Adakah dua pecahan ini adalah pecahan setara? Okey, mari kita buktikan. Okey, 2/10. Cuba kita mudahkannya kepada nombor yang paling mudah dan tak boleh dibahagi lagi. Okey, kita akan bahagi ini kepada 2. Okey, 2 bahagi 2, kita akan dapat 1. 10 bahagi 2, kita akan dapat 5. Okey, nampak di sini 2/10 ini dibagi dengan nombor yang sama, iaitu 2. Ini menghasilkan nilai 1/5. Jadi apabila dibahagi nombor yang sama, nilainya 1/5, maka ini adalah pecahan setara. Kita boleh uji pula dengan 1/5. Yang tadi kita uji dengan bahagi. Sekarang kita cuba darab untuk mendapatkan 2/10. Okey, 1/5. Kita akan cuba darabkan dengan 2. Darab 2. 1 darab 2, kita akan dapat 2.
5 darab 2, kita akan dapat 10. 2 per 10, 1 per 5. Jadi, apabila 1 per 5 ini darab dengan 2, iaitu nombor yang sama, dia menghasilkan 2 per 10. Jadi, maka ini telah membuktikan 1 per 5 dan 2 per 10 adalah pecahan setara. Untuk soalan nombor 3, bagaimanakah kita hendak mencari pecahan-pecahan setara dengan 1 per 2? Oh, itu mudah sahaja dengan langkah yang cikgu akan ajarkan ini. 1 per 2. Apakah pecahan setara untuk 1 per 2? Ini mudah saja. Kalau kita nak cari nilai pecahan setara untuk 1 per 2, kita mestilah mendarab dengan nombor yang sama. Kalau pengangka kita nak darab dengan 2, penyebut kita mesti juga darab dengan 2. Jadi 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Jadi setara untuk 1 per 2 adalah 2 per 4. Cari lagi nombor-nombor yang lain? Boleh. Kita darabkan lagi 1 per 2. Darab pula dengan 3. Darab 3. Penyebut pun kena darab 3. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. Jadi 3 per 6 adalah pecahan setara untuk 1 per 2. Kita coba lagi nombor yang lain. 1 per 2 darab pula dengan 4. Darab dengan 4. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. Jadi 4 per 8 juga adalah pecahan setara untuk 1 per 2. Konsepnya di sini, kalau kita nak darab pengangka dengan nombor 2, penyebut mesti juga didarab dengan nombor 2. Kita mesti darabkan dengan nombor yang sama. Contohnya lain, 1 per 2 darabkan dengan 5. Darab 5. 1 darab 5, kita akan dapat 5. 2 darab 5, kita akan dapat 10. 5 per 10 juga adalah pecahan setara untuk 1 per 2. Kita boleh darab apa-apa nombor asalkan kita darab pengangka dan penyebut adalah nombor yang sama. Okey, kita coba darab dengan 9. 1 darab 9, kita akan dapat 9. 2 darab 9, kita akan dapat 18. 9 per 18 juga adalah pecahan setara untuk 2. Konsepnya di sini, cikgu ulang. Kita mesti darab pengangka dan penjemputnya dengan nombor yang sama. Jadi, kita akan memperoleh pecahan setara. Ingat, darab pengangka dan penyebut dengan nombor yang sama. Baiklah, giliran murid-murid pula untuk mencuba kaedah yang cikgu telah tunjukkan tadi. Sila buat latihan muka surat 84 bahagian cuba ini. Salingkan soalan dan berikan jawapan yang betul.